Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama-sama saya Siti Nurdiati Zaidi dalam Berita Dunia RTM. Ketegangan di wilayah Kashmir berlarutan. 3 penduduk maut selepas ditembak anggota tentera India. Kejadian berlaku di Srinagar, Kashmir 2 hari selepas 8 penduduk terbunuh dalam satu lagi pertempuran senjata. New Delhi memperketatkan kawalan di sempadan bertelagah itu sejak sekatan yang dikenakan berikutan pandemik COVID-19 pada Mac lalu. Pakistan mengutuk keras tindakan India yang mencabuli gencatan senjata di wilayah tersebut. Dalam serangan pada Sabtu, seorang remaja maut dan seorang kanak-kanak parah. Sekurang-kurangnya 465,300 kematian akibat COVID-19 dilaporkan di seluruh dunia sejak pandemik itu menular di China Disember tahun lalu. 8,890,310 orang lagi dijangkiti di 196 negara dan wilayah. Daripada jumlah itu, 4,139,100 orang telah sembuh. Amerika Syarikat terus merekodkan kematian tertinggi dengan 119,846 daripada 2,268,093 kes. Brazil merekodkan lebih 50,000 kematian dengan lebih 1 juta jangkitan ketika negara itu masih berperang melawan gelombang kedua penularan wabak COVID-19. Sebanyak 641 kematian direkodkan dalam tempoh 24 jam lalu menjadikan angka sebenar kematian kini mencecah 50,600 orang. Brazil merekodkan jumlah jangkitan kedua tertinggi selepas Amerika. Ini diikuti Britain dan Itali. Sementara itu, lapangan terbang London kembali beroperasi sejak 3 bulan lalu selepas ditutup akibat pandemik tersebut. Penerbangan pertama diterima melibatkan perjalanan singkat dari Isle of Man. Perkembangan itu antara langkah Britain yang kembali membuka sektor ekonominya bermula 4 Julai ini. Menurut Ketua Pegawai Eksekutifnya Robert Sinclair, penumpang yang tiba bagaimanapun masih perlu dikuarantin selama 14 hari. Britain mencatat 42,632 kes kematian akibat wabak COVID-19. Terbaru, pihak berkuasa kesihatan menurunkan tahap amaran negara itu daripada skala 5 kepada 3. Spanyol membuka semula pintu sempadannya. Ia perubahan penting secara beransur-ansur dalam negara-negara Eropah yang melaksanakan sekatan akibat ancaman COVID-19. Aliran trafik kembali seperti biasa di sempadan Spanyol dan Perancis selepas Madrid mengurangkan kawalan ketat di pintu masuk yang dikenakan sejak Mac lepas. Warga negara anggota EU dan mereka yang berasal dari zon Schengen dibenarkan masuk secara bebas. Tiada tempoh kuarantin 14 hari dikenakan. Di Belanda, polis terpaksa menggunakan meriam air bagi menyuraikan tunjuk perasaan yang tidak berpuas hati dengan dasar kerajaan menangani wabak COVID-19. 400 orang ditahan. Bantahan yang berlangsung aman pada awalnya bertukar ganas selepas disertai sekumpulan penyokong bola sepak. Sejumlah 49,600 kes COVID-19 dengan 6,090 kematian dilaporkan di negara itu. Sudan menggesa rundingan lanjut bersama Mesir dan Habsyah berhubung pembinaan empangan gergasi Sungai Nil. Menteri Sumber Tenaga dan Air Sudan Yasir Abbas menegaskan tiada jalan penyelesaian kecuali rundingan. Rundingan terbaru 3 negara sebelum ini masih gagal memecah kebuntuan memaksa Kaherah merayu campur tangan Pertubuhan Bangsa Bersatu. Liga Arab dalam pada itu dijangka akan membincangkan isu tersebut dalam mesyuarat menteri-menteri luar yang diadakan secara maya esok. Di Argentina, seorang pelayar sanggup merentasi lautan Atlantik selama 85 hari semata-mata untuk bertemu ibu bapanya selepas gagal mendapatkan penerbangan ekoran wabak COVID-19. Juan Manuel Balestro, 47 tahun yang bekerja di Spanyol, menggunakan perahu layar sederhana sepanjang 9 meter. Selepas diuji negatif COVID-19, Balestro dibenarkan berjumpa kedua ibu bapanya. COVID-19 telah meragut lebih 1,000 nyawa di Argentina.
Beralih ke laporan sukan, bola sepak Liga Perdana Inggeris, perlawanan awal pagi tadi antara Liverpool dengan Everton berkesudahan seri tanpa jaringan. Chelsea pula menang ke atas Aston Villa 2-1, manakala Sheffield United tumpas di tangan Newcastle 0-3. Sekian berita dunia yang disuntik oleh Norizan Omar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.